Okey, insyaAllah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, insyaAllah. So kita sekarang apa ni? Okey, insyaAllah. Pagi ni seperti yang disebut, kita punya tajuk yang akan dikongsikan adalah sejarah usrah. Buat permulaan ni nak tanya, ada yang dah pernah dengar? Sebab nak assume mungkin ada. Mungkin masa daurah di sekolah ke. Ada yang pernah dengar, ada yang belum. Ada dan lupa. Sekejap kau dengar ni darjat sekolah rendah ke? Sampai ada lupa ni. Pernah. So ramai yang pernah. Ada yang tak pernah ke? Itu juga kalau ada yang tak pernah. So kalau dah pernah tapi lupa. Interesting. Lupa konten dia. Ke lupa pernah dengar ke tak? Okay, so majority pernah dengar. So insyaAllah hopefully hari ni pengukuhan lah. Dan maknanya assume bukan benda baru Tapi ada yang tak pernah ke? Sebab semua yang jawab ni pernah ni. Ada yang tak pernah? Kalau semua 100% dah pernah, dan mungkin pembawaan dia akan jadi lain lah. Sebab tak perlu nak cerita serba-serbi kan. Tapi dia nak tahu ada yang memang tak pernah ke? Ada juga yang tak pernah. Okey. Okey, insyaAllah. So seperti biasa, nak melatih kita untuk merespon. Ingat lagi tak apa yang kita bincang last week? Weekend lepas, Sabtu dan Ahad, especially yang saya ingat lah, hidup sementara, apa dah tajuk, anak pun lupa dah, untuk hidup selamanya. Dan juga apa lagi satu kita cerita siapa ingat? Syahadatul Haq Ingat lagi? Ingat tajuk Ingat apa yang kita bincangkan hopefully. Siapa yang based on perbincangan tu dah lahir at least sedikit perasaan passionate terhadap dakwah? Ada ke? Ataupun tak rasa apa-apa pun dan sebagainya? Ada sikit je. Okey, alhamdulillah. Semua ready nak mula insya-Allah. Alhamdulillah. Sefaham mana tadi dah ada, antum dah bermula pun kan dengan sesi apa, ice breaking ke apa. So hopefully dah tak tahulah kalau dah penat balik nak sambung rehat balik. Okey, insyaAllah kita akan masuk ni. So kita mulakan dengan in a way macam ala-ala sesi brainstorming lah kan. Walaupun kita tengoklah macam mana. So harapnya boleh respon kepada soalan-soalan yang ada respon spontan. Tidak ada betul dan salah. Ni pandangan masing-masing Kalau ada yang tanya macam ni, kita memang kena usrah ke? Apakah jawapan anda masing-masing? Kalau ada orang tanyalah, member tanya, kita memang kena usrah ke? Jawapan masing-masing boleh kongsikan? Kena. Oh, kena Lagi Kena. Depend pada orang tu, ikut situasi. Okey, menarik. Depends. Itu jawapan antum ke? Maknanya jawapan antum kepada dia orang ke? Depend pada orang ke antum akan jawab depend pada orang tu. Kalau orang tu macam ni, perlu. Kalau macam ni, tak perlu. So ada yang kata situational quite interesting. Tapi ada yang bersuara tadi kata perlu. Ada yang memang kata tak perlu Menarik juga kalau ada yang berpandangan sebegitu Tapi kena. Ni sambungan daripada ikut situasi tapi kena. Tu macam ayat politician je tu. Tukar-tukar, U-turn, digalakkan. Okey. So kalau yang kata kena, bagi yang kata kena, so kenapa? Kenapa pula? Kenapa kena? Especially yang kata-kata kena mesti tadi Kalau dia jawab, so kenapa pula? Kenapa kena? Kalau dia yakin dia boleh jaga amalan dia tanpa di supervise, boleh je join. Tapi kalau tak nak, tak apa. Okey. So kalau macam ni, jawapan dekat sini ialah awak boleh ke jaga macam tu
supaya ada pengisian rohani. Alright. Cuma dia akan kata, saya boleh dapat pengisian rohani kat tempat lain. Kenapa usrah juga? Ada lagi? Ni especially yang memang rasa kena lah, supaya tak tersasar je jalan. Oh, interesting. Maknanya kalau tak ikut tu bahaya tersasar. Ada lagi? Memperingat sesama usrah. Jadi penumpang kereta api. Oh, ni falsafah tinggi ni. Kalau sambungan soalan tu ada masalah ke kalau tak ikut? Ada masalah ke kalau tak usrah? Bagi perempuan kisah tentang serigala dengan biri-biri. Okey. Tak ada. Okey. Lagi-lagi. Sebab tadi kalau yang kata apa seeloknya dan sebagainya. Ada masalah ke kalau saya tak ikut? Jadi jahat ke saya ni? Ada jawapan lagi? Depend juga. Oh, depend. Ada orang yang kalau tak ikut jadi problem. Ada orang yang okey, tak ada tapi lagi vulnerable. Okey, interesting. Jazakumullah khairan katsira bagi yang menjawab. Bagi yang terus nak memberi pandangan, sila lontarkan insya-Allah. Nak interested untuk tahu. So, jazakumullah khairan katsira juga bagi yang dapat link survey tu dan menjawab survey. So, based on tadi masa nak tengok ada 53 respon, majoritinya akhwat So jazakumullah khairan katsira bagi yang merespon at least anda ada dapat gambaran sedikit lah tentang audience pagi ni. Dan hopefully towards the end of sesi kita yang kedua nanti, hopefully kalau ada masa kita akan cuba address beberapa persoalan yang ada yang timbul kat situ hopefully ada masa lah insya-Allah. Ini antara benda-benda yang anda snapshot lah quite interesting. Kalau ada persoalan yang masih bermain, kenapa usrah tu berat? Ada siapa ramai tak yang terasa macam ni? Kenapa usrah ni berat Ada ke? Ke seorang dia je rasa macam tu kan? Dia tak rasa berat So tu yang lain? Heavy like a train. Ni lagi anda tak faham bahasa antum ni. Ni analogi apa ni? Berat Oh, berat. Yang lagi satu soalan ni, boleh ke tak join boleh ke tak join usrah kat api tentu? Okey, soalan ni anda sebenarnya confused juga nak baca macam mana sebab tak tahu koma dia kat mana. Dia adakah baca boleh ke tak join usrah kat APT ni? Maknanya dia tak nak join lah. Ke boleh ke tak join usrah? So anda tak tahu koma dia kat mana. So anda pun tak tahu nak jawab sebab tak tahu soalan tu hala dia kat mana kan. So mula-mula baca tu macam oh, boleh tak kalau tak nak join? So anda faham gitulah. Kok silap koma maksud dia lain Itu nanti kat APT nak join usrah mana? Itu pun interesting juga. Okay, ni antara soalan yang mungkin sebagai titik mula kita. Ada banyak lagi soalan. Tapi yang ni anda snapshot malam tadi yang masa respon masih 20. So mungkin ada soalan-soalan yang tak sempat masuk yang nak snap kat sini. Mengapa usrah yang saya bawa tak menjadi ahlinya? Ni orang yang dah bawa usrah ni. Salah murabbi ke salah mutarabbi? Okey. So soalan-soalan macam ni so dia memberi indikasi bahawa okey, so sebelum soalan ni boleh dijawab, first kita nak clarify dulu usrah tu apa kan, supaya nanti baru terhala jawapannya. So insyaAllah biasanya anda letak slide ni lah kalau anda berbincang berkenaan dengan topik ini. Anda prefer kita cakap real talk lah. Faham ke real talk? Maksudnya anda akan cakap benda yang hakikat, benda yang macam tu kan. Anda tak suka berlapik dan cover-cover kan. Siapa yang pernah dengar Ana cerita pasal apa, tajuk yang similar lah pasal usrah ni kat masa tu sekolah mana Cak Alamin Bangi kalau tak silap Ana kan. So Ana pun cakap benda yang sama sebab pada Ana based on observation umum, biasanya di sekolah atau benda kadang-kadang bahasa yang kita gunakan tu dia bertapis so Ana tak kerti sangat nak bertapis-tapis kan, dan based on experience Ana prefer tak bertapis lah. Macam tu, cakap macam tu lah supaya tak ada orang yang tertipu Okey. Now kita bermula dekat sini Kita Allah takdirkan okey, mungkin kita tak semua kita lahir kat Malaysia kan, tapi kita membesar dan sekarang di Malaysia lah. Sebab anak sini pun tak lahir kat Malaysia.
Tapi kita membesar, maknanya parent kita orang Malaysia, majoriti, anda tak tahu kalau ada yang bukan tapi generally speaking, kita lahir dalam masyarakat kat Malaysia. Dan Malaysia ni dalam konteks usrah tu, dia ada satu keunikan nak cakap macam ni sebab usrah tu mainstream. Faham ke usrah tu mainstream? Dia agak mainstream lah, maknanya ramai budak yang lepas sekolah, kalau kita tanya pasal usrah, tak ramai sangat yang macam tak pernah langsung pernah dengar pasal usrah. Maknanya majoriti pernah dengar, pernah interact, pernah tahu pasal usrah. So dia agak mainstream in that sense, which means ada implikasi dia. Sebab dia bila jadi mainstream tu, dia lahir sebagai macam-macam versi yang namanya usrah juga. Hence, bila kita nak cakap usrah tu, dia quite interesting bila dalam kepala anda mungkin anda terbayang something, dalam kepala antum terbayang something else dan sebagainya. So, bila cakap perlu ke tak usrah, mungkin anda terbayang something else, antum terbayang something else dan sebagainya. Orang luar terbayang something else. So, itu menyebabkan kita terpaksa bincang balik lah, usrah ni apa benda sebenarnya. Semalam kat drama, ni drama apa ni? Cerita pasal bagi usrah ni. Lagu apa tu lagu yang dia kata pergi usrah 8 kali dah tepis fatwa tu. Tu lagu apa tak ingat lah. Tu pun sebut usrah juga Okey, satu analogi yang anak-anak suka bawa bila bincang pasal usrah ni adalah sebab usrah ni dia represent something, dan macam mana dia datang ke Malaysia ni sebab dia bermula somewhere else dan nampak hasilnya hebat dan kemudian dia diimport So, tapi bila kita berhadapan dengan sesuatu satu sistem kita katakan dalam black box ataupun brown box yang kita nampak kat situ, kita tak tahu dalam dia. Tapi yang kita nampak ialah ada input yang masuk dalam sistem tu dan kemudian terhasillah output yang tertentu So, kalau kita nampak wah, sistem ni, kotak ni menghasilkan satu produk yang hebat kalau kita nak replicate benda tu sebab kita nak hasil yang sama, apa yang kita perlu tahu sebenarnya? Ada pandangan? Sekejap, macam ada bunyi kipas ke ni? Ke menyenjing ke terbang? Kan anda je yang dengar. Okey, so apa yang kita perlu tahu, tak perlu tahu kalau kita nak replicate perkara yang sama? Ada orang lagi tak ni? Semua senyap Ulang proses yang sama. Okey, apa yang ada dalam kotak tu, mungkin proses tu Alright, betul lah nak ulang proses yang sama tapi kalau kita tak tahu prosesnya apa, so dia susah hal benda tu So kalau kita main buat je, so susah nak jadi. So analogi yang nak bawa ialah ni semua kenal secret recipe Bila sebut secret recipe terbayang something hopefully lah. Dan kadang-kadang yang kita terbayang, walaupun hasilnya sekarang ni macam-macam ada tapi salah satu benda yang famous dengan secret recipe ni, dia punya cake So nampak ke gambar tu, cake. Now kita nampak wah, bestnya dia punya produk ni hasil dia. Dan kita kadang-kadang kita tahu dah dia punya ingredient oh, dia guna tepung, dia punya guna telur, dia guna gula ke apa benda. Dan sebenarnya dalam dapur dia tu, dia ada proses dia So kalau kita datang, kita kata aku nak buat jugalah benda yang sama ni, nak juga hasilkan kek yang sedap ni, kita pun bawa lah satu benda, kita bawa kuali, belanga, kita guna input yang sama, ingredient semua sama, dapat hasil yang sama tak? Dapat. Tak dapat Kenapa? Dapat. Oh, menarik tu, hebat tu. Kalau siapa dapat tu boleh masuk MasterChef Sebab biasa dia keluar mungkin jadi tak tahulah donat goreng ke apa, tak tahu lah So itu lumrahnya sama tapi tak serupa. Tapi nampak kan gambar tu maknanya dia guna kuali dan mungkin dia letak minyak ke apa dalam tu, tak tahulah Kecuali lah mungkin ada teknik yang berbeza.
Macam mana pula, sebab ramai kata tak dapat macam mana pula kalau anda datang anda tepek logo secret recipe, akan jadi hasil yang sama tak? Tak. Orang cakap kek kukus. Of course kek kukus dia jadi kategori lain lah tak? Dia spesies kek juga, tapi dia tak unless lah kalau secret recipe memang ada buat kek kukus so mungkin dia akan ada hasil yang berbeza. So tak sama tapi kalau kita, tapi dua-dua pun secret recipe, kenapa tak sama pula awak ni? Pandai-pandai je. Tu dia secret recipe, ni pun dia secret recipe. Kena cara pembuatan yang lain. Prosesnya, cara buatnya lain kan. So kita tepek oleh logo secret recipe sama juga, dia tak jadi. Dia bukan sebab nama Faham ke kenapa anda bawa analogi ni dengan tajuk kita hari ni? Ada yang faham? Okey. Sebab hakikatnya ramai orang pergi tepek nama usrah tu dekat macam-macam benda. Kan majlis ilmu tepek nama usrah, majlis tazkirah tepek nama usrah. So sebab tu orang yang lalu usrah, quote usrah, experience dia lain-lain. Sebab yang dia ikut tu spesies yang lain-lain sebenarnya prosesnya. Walaupun semua tepek semua nama usrah, tapi experience-nya lain. Hasilnya pun lain. Kat situ lah datang tajuk ni, nak cerita balik yang usrah yang Ana nak bawa ni dan nak maksudkan ni usrah yang apa sebenarnya dan exactly apa. So kalau antum pernah ikut so-called usrah juga, kadang-kadang kat radio pun ada usrah, kat TV pun usrah. So Ana bukan maksudkan usrah tu lah. So kita nak cerita usrah ni apa in the first place Okay, so faham benda ni. Sebab tu dia jadi kalau kat Malaysia bila Ana cakap usrah tu mainstream, maknanya usrah tu wujud dalam macam-macam bentuk. So dia jadi tak pelik sebenarnya orang yang ikut usrah kat sini jadi macam tu, usrah ikut usrah macam ni jadi macam lain pula dan sebagainya. Sebab dia sebenarnya spesies yang berbeza, just tepek nama yang sama. Okay. So kalau kita tengok kepada lingkungan masyarakat ni subset kalau ada word yang tak biasa boleh begitu So kalau kita cakap yang biru tu, tu kelompok yang ikut usrah katakan Lepas tu yang besar sikit tu biasanya dia sebut Rabtul Am. Orang yang mungkin ikut program-program umum yang kita buat untuk dakwah dan sebagainya. Dan ada makhluk awam yang lebih luas lah, masyarakat yang mungkin tak ada terikat apa-apa, keterikatan apa-apa Ada soalan ke dari segi terminologi, kot-kot tak faham cara anda describe tadi tu? Okey. So soalan Ana, golongan manakah yang kita target untuk jadi soleh? Adakah yang dalam sistem usrah? Ataupun termasuk bila kita cakap yang kat luar tu, dia maknanya dia masuklah yang dalam tu sekali kan? Dia masuklah satu-satu sekali. Ataupun sampai golongan Rabtul Am termasuk yang dalam? Ataupun semua makhluk awam? Yang mana kita target nak jadi soleh? Ada cakap sampai kepada hijau. Ada yang kata hijau dan kuning. Maknanya biru tak tu lagi interesting. So kalau kita cakap madu awam contoh apa Kalau kita bagi ceramah kat radio ke kat TV ke, tu kepada madu awam, kita tak target untuk bawa dia orang jadi soleh ke? Kan makcik-makcik pakcik semua, makcik-makcik ni madu awam, tak apa, tak payah jadi soleh. Ke macam mana? Bukankah kita memang target semua orang kita nak bawa ke jadi soleh? Semua Boleh terima ke? Kan memang sepatutnya memang kita target semua untuk jadi soleh Seterusnya soalan, golongan mana yang kita target untuk jadi musleh? Musleh ni yang mengsolehkan orang lain. Okey, ada yang kata Rabtul Am, ada yang kata biru sahaja. Biru dan hijau. Okey. Ada lagi? Again kalau kita ambil contoh sebab kalau madu awam ni contohnya memang kita bagi ceramah umum ataupun kita bagi kuliah kat masjid Kalau kita bagi kuliah kat masjid kat madu awam kita ada target dia orang jadi muslih tak? Tak ada. Tak ada. Kalau kita tahu ustaz-ustaz lain, tak ada ke macam pakcik-pakcik
Kan, cubalah tengok anak isteri kita kalau dia tak tutup aurat lagi. Tak ada ke? Ada. Ada pula. Bukan itu muslih ke? Mensolehkan orang lain. Betul. Betul. Ha. So, hakikatnya kalau kita dalam dakwah kita, sepatutnya kita target soleh dan muslih itu semua orang tau. Betul tak? Ke macam kita tak tapis kat situ. Kan? So, given that fact, sebenarnya kita target apa dalam surah ni? Sebab kalau kita kata kita nak solehkan orang, madu awam pun kita nak solehkan. Kita nak jadikan dia muslih. Madu awam pun kita nak jadikan dia muslih. So agaknya apa sebenarnya yang special sangat dalam sisi usrah ni? Sedangkan objektif tu di luar pun sama. Kalau kita cakap usrah untuk itu. Kalau kita kata usrah untuk jadi soleh wa muslih. Okay. This is a fundamental understanding yang kita kena realise. So bagi siapa yang menganggap usrah tu untuk menjadikan orang soleh, dalam apa yang kita nak cerita tadi, kejap lagi kita belum masuk betul-betul lagi, itu tanggapan yang salah. Bagi orang yang menganggap usrah ni, maknanya kalau kita cakap sahaja, maknanya target dia kalau kita berjaya menyebabkan orang tu jadi soleh, berjayalah usrah tu. Itu tanggapan yang salah. Kalau untuk menjadikan orang tu soleh dan muslih pun tanggapan yang salah sebenarnya. So usrah ni untuk apa? So kat situ persoalan dia. Okey. Siapa yang mulakan usrah? Tahu tak sejarah dia? Asal bandar. Semua kenal Hasan al-Banna ni? Kenal Kenal. Ada yang tak pernah dengar tak? In case. Kenal okey. Nanti kita akan masuk pasal yang bagaimana dia start daripada zaman Rasulullah SAW tu. Cumanya dalam format dia yang kita ketahui sekarang, dia dimulakan oleh Hasan al-Banna lah, kan, dalam format dan perjalanan yang bila kita sebut usrah tu kita terbayang apa tapi nanti kita akan relate juga adakah dia daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Now, so dalam bentuknya dia mula dari Hasan al-Banna. Tahu ke Hasan al-Banna ni dia buat apa sebenarnya? Tahu tak gerakan yang dia gerakkan, dia wujudkan? Kan. So Ikhwan Muslimin. Ikhwan Muslimin So semua pernah dengar So sebenarnya pertubuhan ni nak buat apa sebenarnya? Siapa ada pernah tahu? Ikhwan Muslimin nak buat apa sebenarnya? Kenapa dia tubuh? Kenapa dia ditubuhkan? Kenapa dia diwujudkan? Tahu? Tak tahu? Islam bersatu. Lagi-lagi? Kan, sebab dia ada kaitan. So kalau kita dia yang start usrah. Lepas tu dia juga start gerakan ni kan. Yang sempurna. Interesting. Dan apa plan dia? Ini soalan-soalan yang just nak tengok siapa yang pernah dengar. Tapi kalau ada yang memang tak pernah dengar langsung background figure ni dan gerakan ni, boleh bagi tahu juga supaya mungkin anda tak skip semua benda lah. Maksudnya sebab cara cerita ni macam menganggap kebanyakan antum memang dah pernah dengar, cumanya dia mau kepada pengukuhan. So persoalan besar kita ialah, so kenapa usrah ni sebenarnya, kan? Okey. Siapa pernah tahu Al-Banna ada pernah buat satu risalah namanya Risalah Nizamul Usar. Kan dekat situlah dia establish secara teknikalnya usrah tu. Kan, ataupun kalau kita translate risalah sistem usrah. Kan risalah Nizamul Usar. Usar tu jamak lah. Kalau kita translate sepatutnya jadi usrah lah kan. Tapi tak sedap pula cakap macam tu. So, risalah sistem usrah. Ada yang pernah baca? Ada yang pernah dengar nama risalah ni? Oh, pernah dibentang pun. Ni dekat ni Hidayah Johor ke ni? Yang lain? Okey, so satu soalan. Agaknya kalau yang tak pernah dengar, agaklah adakah usrah telah wujud sejak awal Ikhwan Muslimin? Bila Al-Banna gagaskan Ikhwan Muslimin, dia tertubuh Ikhwan Muslimin tu, adakah dari awal diwujudkan usrah? Ni kalau tak tahu agak je lah, based on assumption yang ada, based on usrah tu apa. Teman tak tahu pun boleh cakap tak tahu.
Tak tahu kan. Okey. Tahukah anda? Ni information lah. Of course, siapa yang jarang baca pasal Al-Banna atau Ikhwan, mungkin soalan-soalan ni susah sikit nak jawab sebab, tapi anda suka soalan ni kepada orang yang rasa dia dah familiar dengan Al-Banna, tulisan Al-Banna dan Ikhwan dan diorang pun akan tersilap assume sebab usrah tu amat fundamental dan core kalau kita tak faham sekarang kepada Ikhwan dan sistem dia. So kita akan assume dia dari awal lah, tapi hakikatnya tahukah anda Ikhwan Muslimin tidak bermula dengan usrah tapi bermula dengan katibah. Ni pun satu hal juga lah. Pernah dengar ke buat katibah ni? Kalau tak pernah dengar pun macam mana nak tahu benda ni kan? Okey, katibah pernah dengar. Yang lain ada yang tak pernah? Pernah. Okay, ramai yang pernah tapi mungkin ada yang tak pernah juga. Okey, tak apa. Nanti kita akan pendetailkan apa benda ni pula kan. Apakah maknanya semua ni? Okey. Sebenarnya ada satu pembentangan yang membuat lebih panjang lebar lah. Tajuk dia tatkala Al-Banna menggagaskan katibah. Anda rasa boleh cari je dekat YouTube title ni dan akan jumpalah video tu kan. Bila anda go through untuk kita appreciate apa maksud di sebalik cerita ni, kenapa dia buat katibah tu dan katibah tu apa pula dan sebagainya kan, dan apa kaitan dengan kita kan. So ada cerita yang panjang kat situ. Tapi hari ni anda just sedut beberapa benda penting ataupun beberapa selected items untuk kita boleh faham flow cerita hari ni. Ni beberapa snapshot Islam menekankan perlunya pembentukan ataupun dalam bahasa Arab dia takwin usar ataupun usrah-usrah dari pengikut-pengikutnya yang dapat membimbing mereka kepada puncak keteladanan, mengukuhkan ikatan hatinya dan mengangkat darjat ukhuwahnya dari kata-kata dan teori menuju realita dan amal nyata. Ni translation Indonesia. Kerana itu wahai saudaraku, usahakan agar dirimu menjadi batu-batu yang baik bagi bangunan Islam ini. Okey, dari petikan ni boleh dapat tangkap tak bila Al-Banna dia membayangkan usrah tu untuk apa? Boleh dapat bayangan? Ataupun boleh. tak? Boleh. Adakah dia just untuk jadi orang baik? Ataupun just jadi orang baik dan soleh muslih? Ke beyond that? So tu dia akan relate balik dengan sejauh mana kita faham bayangan menjadi batu-batu bunyanul marsus untuk Islam tu kan. Sedangkan pilar-pilar ikatan atau meribat ni ada 3. Hafalkan dan usahakan untuk mewujudkannya sehingga ia tidak hanya menjadi beban yang berat yang kering tanpa ruh. So tu satu hal lah. Tadi ada tanya pasal usrah tu berat kan. So Al-Banna mahu cakap dari awal-awal lah, kalau tak ada 3 tunjang tu, dia akan jadi berat, dia akan jadi beban dan dia akan jadi kering. Tahu ke 3 benda? 3 rukun usrah. Siapa tahu 3 rukun usrah? Tak tahu dia ingat. 3 T. Tahu ke T tu apa? Ta'aruf. Tu salah satu. Lagi? Tafahum. Takaful. Tak faham tak betul. Alright. Siapa yang familiar dengan benda tu? Pernah tertanya tak? Macam mana pula itu rukun usrah? Apa kaitan dia? Ada pernah tanya, kenapa tak rukun usrah tu mula dengan tilawah, kemudian kita baca tafsir? Bukan itu ke yang kita buat? Ada yang pernah terfikir? Tertanya? Ke korang pernah tertanya? Jumpa jawapan tak? Ada yang tak tertanya. So it is a valid question macam kata apa kaitan itu rukun usrah sebab bagi kebanyakan orang based on experience usrah masing-masing, kadang-kadang dia susah nak fit pun kat mana datangnya 3 rukun tu, tak nampak pun. So itu satu benda. Okey, apa makna 2 perkataan ni? So kita clarify dulu makna perkataan, sebab dua-dua perkataan ni actually perkataan bahasa Arab. So usrah, kalau kita pergi tanya Syekh Google Syekh Google, apa maksud perkataan ni? Google Translate So dia akan kata family. Semua tahu Kalau kita tanya Syekh Google apa maksud katibah, tahu tak agaknya dia translate apa?
Puak. Pasukan Lagi. Kan, kalau nak try pun boleh tanya. Kalau boleh buka Google Translate ni. By the way, kalau kita cakap pasal usrah, kita terbayang family kan? Maksudnya kita cakap family, terbayang family ya tak? Kan? Now, kalau kita cuba, kita akan nampak ni translation dia. Battalion. Siapa pernah tahu benda ni? Katibah tu actually bila kita translate, maksud dia battalion. Battalion tahu ke apa benda? So kalau battalion ni kita akan terbayang apa? Kita akan terbayang tentera kan, just to put in perspective, siapa yang tak familiar battalion ni apa benda pula kan. So kalau dalam struktur organisasi tentera, dia akan ada level of grouping kan, yang daripada kecil besar sampai atas So kalau ni anak ambil US punya, kalau kita Google US punya structure, yang paling kecil squad, kemudian besar sikit platoon, pernah dengar aku buat ni, atas lagi company, atas lagi battalion, atas lagi regiment, division, and so on. Sebab kalau US memang besar so ni sampai baru 25,000 lepas tu besar sampai juta so sebab tentera dia cukup besar kan? So ini adalah struktur dalam tentera so bila kita cakap battalion tu dia satu juzuk penstrukturan sekumpulan tentera So bila Albana namakan usrah dengan ketibah ni, sebab biasanya kita akan terbayang wasilah tarbiyah kan. Agaknya Albana cakap pasal wasilah tarbiyah ke? Based on word tu, based on maksud dia. Tak. So dia cakap pasal apa? Bila cakap family, bila cakap battalion kan. So dia cakap pasal tanzim. Dia cakap pasal mengorganisasi manusia Faham ke? So bila kita faham asal usul semua benda ni, baru kita akan faham sebab itulah rukun dia 3 tadi tu. Ta'aruf, tafahum dan takaful. Sebab kita bukan cerita pasal program. Kita bukan cerita macam kalau Ustaz Mahimin dulu dia tanya, kita tanya orang macam ni ke? Awak family awak bila? Family saya Rabu malam. Kita tak cakap macam tu tak? Tapi somehow kita cakap usrah kita Rabu malam ke benda kan. So sebab maksud usrah tu dia dah lari lah, sebab kita refer kepada liqab usrah tu jadi usrah kan. Tu satu problem kita kan. So dia macam family lah kan. Family tu dia kadang-kadang akan berkumpul masa makan malam ke, dia berkumpul masa bila-bila. So waktu dia berkumpul tu lah liqab usrah tu. Tetapi selain daripada waktu berkumpul tu, dia masih family, dia masih ada function terhadap satu sama lain kan. Sepatutnya usrah macam tu. Tapi kalau usrah kita hanya terbayang sekali seminggu tu, dan kita gagal ataupun kita tak faham lagi usrah tu apalah, based on Albana punya yang digagaskan Okey, sama juga dengan katibah. Sekarang ni katibah tu jadi orang sebut untuk program qiyam biasanya. So itu pun satu hal juga. Okey. So bila balik pada cerita tadi sebab kalau penceritaan dengan detail kita boleh cover dalam tajuk lain, atau video dia dah ada, antum boleh tengok terus kat YouTube bila Albana bermula dengan katibah dan akhirnya menjadi usrah tu, dia ada history dia kan. Kalau nak bayangkan dalam konteks yang kita mudah nak faham, pertemuan mingguan masa awal Albana set up tu ialah sebab satu katibah tu dah 40 orang so dia setiap minggu dia akan berkumpul 40 orang, akan beraktiviti lah daripada maghrib sampai subuh macam tu lebih kurang. Siapa nak usrah macam tu, tiap-tiap minggu jumpa 40 orang so itu mereka, masa dia orang start macam tu Kemudiannya masa penekanan daripada pihak rejim pemerintah masa tu makin menekan dakwah dia orang, so akhirnya tak feasible lagi untuk berkumpul macam tu, so dia kecilkan. Maksudnya okey lah, kita punya battalion ni kita terpaksa kecilkan lagi kepada juzuk yang lebih kecil. Tu yang lahir usrah tu. Maksudnya dalam satu battalion lahirlah beberapa grup usrah yang berbeza. So setiap minggu jumpa dalam usrah je, tapi sebulan sekali baru kita jumpa satu battalion So rohnya begitu. So bila kita program katibah, kalau ada yang pernah dengar program tu, dia macam tu lah. Setiap minggu sekali kita jumpa dalam grup impact kita yang paling kecil tu, 7-8 orang tu. Tapi sebulan sekali kita jumpa. Programnya sekarang ni qiyam lah, tapi kita sebenarnya berjumpa dengan ahli battalion kita yang lain. Asalnya begitu Asalnya begitu penyusunan dia.
So roh katibah tu tu satu cerita jugalah. So kita kena baca. Sebenarnya kalau kita nak faham usrah yang Al-Banna gagaskan tu, kita kena baca pasal apa yang digagaskan masa katibah, dan kita akan faham insya-Allah. Tapi hari ni kita tak pergi detail sangat ke situ. Kita akan perincikan beberapa benda yang hopefully kita boleh faham dulu So in short, usrah yang digagaskan adalah usrah yang ada 3 main function ni. Satu, aspek pembinaan. So siapa yang kata kalau ikut usrah dapat kefahaman apa-apa semua tu, tarbiyah semua tu, itu salah satu aspek yang sepatutnya function usrah. Satu lagi ialah wahidah i'timak. So kita rasa kita ni satu team. Kita satu ni satu pasukan yang kita akan gerak sama-sama. Kan? Dan wahidah ata yang ketiga tu. Maksudnya kita satukan function kita dalam medan. Maksudnya kita menyumbang, membaiki masyarakat dan sebagainya. So usrah asalnya begitu Sebab tu dia nanti, kalau kita tengok history, tak pernah ada orang dalam usrah tu rasa berat untuk menyumbang, sebab lah kan itu function usrah. Dan kalau usrah nak mendengar telinga je, dan itu bukan usrah namanya, pergilah join program ilmiah ke apa kan. So asal usrah memang begitu. Dia ada tiga benda ni serentak Maknanya orang yang nak join tu memang orang yang nak dibina, orang yang nak dibina sebagai satu pasukan, dan juga orang yang nak menyumbang. Okey. Sebab tu macam kalau kita cakap pasal Wahai Pemuda last week, kita tanya, soalan yang anda tanya ialah, kalau ingat, Al-Banna ajak kepada tarbiyah tak? Dia memang tak ajak. Dia ajak kepada apa? Dia kata umat ni, maknanya kalau antum dah terima ke apa yang kita sebut dalam Ilah Syabab tu? Dan maksudnya kalau antum yakin keadaan umat macam tu, dan perubahan akan berjayanya satu-satu fikrah atau gagasan tu kalau ada empat ciri tu kan. Betul kan 4 ciri tu? Dan itu ciri-ciri pemuda, dan kita dah bincang itu. Maksudnya kalau antum mengimani benda tu, hak umat untuk antum tunaikan ialah membela mereka, membawa perubahan kepada mereka So itu ajakan Al-Banna. So dan of course bila kita nak buat tu, dia kata okay, first step tarbiyah diri kena mantap kan. So semua orang faham dalam konteks tu sebab dia kata, aku nak membantu umat. Okay, bagus, alhamdulillah. First step, mantapkan diri masing-masing. Sistem ni kita bina. So dia sebab tu dia tak pernah ada isu orang yang macam dah lama ikut usrah, jom kita tolong. Tak apalah. Dia tak pernah timbul tu sebab dia orang dari awal lagi memang tak sabar-sabar untuk menyumbang kepada umat ni. So itu satu realization yang Jah nak dibawa ke sini lah. Dan usrah tu asalnya apa So bila kita akan cakap pasal usrah selepas-lepas ni, kita bukan cakap pasal, so Ana buka kat sini, bukan sekadar usrah sekolah sebab maknanya jangan terbayang just usrah yang kita pernah ikut di sekolah lah. Kenapa Ana letak gambar dapur kat sini? Ada kaitan ke? Sebab Ana teringat bila sebut benda ni, Ana teringat masa first time ke masa Ana kat Perancis dulu, kita pernah jumpa adik-adik yang baru sampai ke Perancis So dan kita tak ada dewan, tak ada apa masa tu So tempat yang boleh berkumpulnya dia orang ni dekat common kitchen. So dia duduk macam dalam hostel. So ada common kitchen tempat yang siapa-siapa nak masak boleh masak. So itu je tempat yang boleh semua orang berkumpul So masa Ana bagi daurah tu, ada yang duduk atas singki, ada yang duduk so macam tu lah, ada yang duduk lantai dan sebagainya. So Ana conteng kat dinding dan tu dah cerita benda tu. Ana rasa masa Ana pergi Eropah dulu, Ana banyak belajar benda baru lah pasal dakwah dan tarbiyah ni kan, yang kat Malaysia ni kita tak pernah terbayang sebab kita ni amat banyak nikmat kita yang menyebabkan kita tak kreatif Anyway, sampai kat situ tu Ana dah cerita lah. Masa tu Ana cerita ini sejarah kita dan sebagainya, panjang Ana cerita sampai ke ujung kemudian anak kita datanglah offer usrah kepada dia orang. Dan Ana perasan respon dia orang tu macam semua macam pandang slack macam tu lah, pandang semacam. Atau Ana pun pasal pula dia pandang semacam kat Ana tu kan. So Ana tanya lah, tak convince ke dengan apa yang Ana cerita kan. So ada yang jawab apa? Bang, saya dah pernah ada usrah kat sekolah ni kan, tapi langsung tak macam apa yang bang cakap ni. So masa tu baru Ana realise ramai orang pernah melalui whatever so called usrah, tapi dia of course lah apa benda hakikatnya apa Ana tak pastilah kan, tapi namanya usrah. So dia akan ada perasaan terhadap usrah tu based on pengalaman masing-masing Dan unfortunately kalau usrah tu hanya majlis ilmu dan sebagainya, dia akan ada perasaan macam tu lah.
So dia memang langsung tak sama dengan apa yang cerita tu kan. Sebab tu dia macam tak percaya kan. Betul ke surah macam abang cakap ni kan. Saya dah pernah ikut surah kat sekolah dulu kan. Sebab tu anda buat remark kat sini. Bila kita cerita usrah for the remaining of the pembentangan ni, jangan terbayang usrah yang mungkin some of us pernah tahu masa kat sekolah. Kita cakap pasal ke depan dan anak-anak present ni usrah yang usrah yang sebenar lah. Hopefully insyaAllah. Okay. Bila kita cakap pasal sistem usrah, so ni in short just nak put in context elemen yang kita sedia tahu. Satu, ada liqa usrah yang biasanya kita jumpa setiap minggu tu. Itu memang sistemnya begitu. Satu, ada wasilah tarbiyah yang lain. Kita tahu ada daurah, ada katibah, ada mukhayyam, apa benda kan. So bagi orang yang ikut sistem usrah, maksud dia ikut semua benda tu. So kalau tak saya nak usrah sekali seminggu je, daurah saya tak nak, tu dia bukan ikut sistem usrah. Dia ikut usrah saja kan, ataupun halaqah umum ke, wallahu alam. So itu mafhum asalnya sebab dia part of the system. Dan dia Al-Banna gagaskan sebagai dia adalah unit asas jemaah. Okay. So jadinya kalau siapa yang bincang, sebab tu dia jadi pembincangan ni bila nak cakap tak bertapis, so memang tak bertapis je lah. Sebab anda rasa susah orang nak faham kalau tak bertapis. So dia jadi macam, so usrah ni ada membawa kepada jemaah ke? Yelah. So dia memang termaktub begitu. Dia termaktub begitu. So ada persoalan lah kalau ada yang kata, kenapa pula bawa ke jemaah kan? Awak ni bawa kepada Islam ke kepada jemaah kan? Pernah dengar soalan macam tu? Itu soalan yang agak interesting sebenarnya. So tapi itulah kalau kita cakap bagaimana Al-Banna menggagaskan, itulah usrah. So persoalan yang fundamental, yang perlu ke semua benda ni kan? Perlukah semua ini kan? Perlu ke semua ni? So balik pada soalan awal tadi, perlu ke usrah? So of course anda faham jawapan kita awal tadi tu, mapping, dia akan map ataupun mirror kepada persepsi kita usrah tu apa. So kalau orang kata usrah tu majlis yang saling memperingati, so kalau tak ada usrah tu, tak adalah saling memperingati tu kan, contohnya. Ataupun usrah tu majlis ilmu, so kalau tak ikut usrah tak dapat tambahan ilmu dan sebagainya. So tapi dalam map yang bila cakap pasal usrah ni, dia cerita benda lain pula kan. So sebelum kita nak cerita pasal kepentingan usrah, so secara umumnya bila kita nak establish satu benda tu penting, contohnya penting ke usrah. So anda bawa contoh lain. Kalau anda tanya soalan ni, anda boleh jawab kan? Penting ke fardu ain? Penting ke sangat belajar fardu ain ni? Apa jawapan tu? Penting Kenapa? So yang lebih penting, kenapa antum kata fardu ain tu penting? Kenapa belajar fardu ain tu penting? Boleh justify tak kepentingan dia? Ke tak tahu je? Tak tahu? Sekolah kata wajib? Tengah menulis ke? Basic. So maknanya apa semua segala jenis benda yang basic penting untuk kita belajar. Macam tu ke maksudnya? Kalau tak buat, masuk neraka. Tak buat apa tak belajar fardu ain. Okey, sebab kita belajar pasal benda yang memang wajib kepada semua orang buat, betul tak? So dia jadi macam kewajipan ataupun kepentingan belajar fardu ain bukan sebab ilmu fardu ain tu, betul tak? Dia berasaskan ilmu tu membolehkan kita, enable kita untuk beramal secara betul dan tepat. Faham? Sebab beramal secara betul dan tepat itulah penting. Kita sebagai seorang Muslim wajib untuk mengamalkan Islam in a certain way. So kalau kita tak belajar pasal macam mana nak mengamalkan benda tu macam tu, macam mana kita nak perform benda tu, dan kita akan fail lah, na'udzubillah kan. So faham ke dia punya? Sebab kalau orang yang tak belajar fardu ain macam kita, tapi dia boleh mengamalkan dengan sempurna, dia dah capai maksud dia kan, betul tak? Contohnya satu ketika dulu ilmu fardu ain tu mungkin tak wujud lagi.
yang namanya ilmu fardu ain tapi dia belajar lah Islam tu kan. Macam kalau banyak benda yang dilabelkan sekarang ni, zaman Nabi tu tak ada pun lagi label-label macam tu kan. Sebab sekarang ni kita dah nak memudahkan memahami juzuk-juzuk ilmu yang berbeza tapi kepentingannya kenapa? Sebab supaya kita boleh mengamalkannya. Boleh faham ke? So kalau fardu ain tu untuk membolehkan kita amalkan syariat. Kalau kenapa penting sangat mengamalkan syariat tu? Itulah kita hidup sebagai seorang Muslim. Kenapa penting sangat hidup sebagai seorang Muslim tu? Sebab kita kan nak masuk syurga, nak dapat redha Allah kan. So kalau orang yang, kenapa nak highlightkan level-level ni? Sebab kalau kita bercakap dengan orang yang belum Islam, kita kata pentinglah belajar fardu ain ni. Kenapa? Dia boleh faham tak kenapa penting belajar fardu ain? Kalau dia tak faham lagi, kita mesti jadi Muslim. Kita kena settle tu dulu, betul tak? Dia jadi macam pelik kalau kita duk paksa non Muslim, belajarlah fardu ain. Penting kot. Dia tak masuk, betul tak? Sebab dia kepentingan tu berasaskan kepada benda yang sebelum tu, which is kita nak jadi Muslim. Kalau kita nak jadi Muslim pun dia tak faham. Kenapa jadi penting sangat jadi Muslim ni kan? Tak, inilah satu-satunya yang agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah pun dia tak tahu ada ke Tuhan yang. So kita kena faham level-level tu So dia sama bila kita cakap pasal usrah. Sebab tu kalau usrah tu antum faham tak dia datang dari mana kepentingannya tu So siapa pernah dengar ni, begin with the end in mind. So kita kena faham hujungnya apa, dan dari situ nampak rentetan dia. Sebab kalau antum nampak rentetan tu, antum akan orang dah tak boleh cabar kepentingan fardu ain tu, sebab antum nampak exactly dari mana dia datang Tapi kalau antum tak tahu hujung pangkal, tak tahu cikgu cakap penting, dia jadi macam kita tak kukuh di situ Okey, kalau nak tanya, tahu kan benda apa ni kan? Perigi ni. Penting tak perigi? Pentingkah perigi untuk anda? Atau penting Oh. So setiap rumah ada tu point dia kan. Penting ke? Kepentingannya datang dari mana? Kepentingan dia datang dia sebagai sumber air. Penting ke sumber air ni? Pentinglah, kita nak hidup kan. Dan kita tahu untuk hidup ni perlukan air. Itu hakikat. So bagi orang yang macam mana cakap, bila dia nak air dan itu cara untuk dia dapatkan air, maka benda tu jadi amat penting untuk dia. Boleh faham kan? Zaman dulu zaman sekarang pun mungkin ada kalau tempat-tempat yang macam gambar tu kan. Tetapi kita kata tak penting pergi ni. Sebab apa? Sebab kita dah ada pilih air terus kan. Sebab apa? Kepentingan tu ialah sumber air tu. Boleh faham ke? So bila kita bincang penting ke satu benda, termasuk usrah, kita kena faham connection kat mana. Sebab kalau kita kata usrah penting sebab apa? Sebab saling peringati contohnya. Kalau itulah sebab dia, saya ada cara lain untuk saling peringati. Saya ada WhatsApp group contohnya. Settle lah kan? Contoh so tak payahlah usrah pun, buatlah WhatsApp group. Contoh kalau itu reason dia. Sebab tu kita kena tahu reason dia apa sebenarnya. So kalau kita salah faham, kenapa penting perigi ni? Sebab dia ada bumbung kat atas tu. Berkaitan pula kan. So faham ke kenapa dia buat analogi ni? Sebab kita kena tengok root cause dia. Apa yang menimbulkan kepentingan dia in the first place. So kalau benda tu tak lagi penting dan benda tu pun tak penting, ataupun benda tu boleh dicapai dengan cara lain, option lah. Dia nak ikut cara ni pun boleh, ikut cara ni pun boleh kan. Janganlah gaduh. Macam sekarang nak gaduh berapa rakaat kan. Penting ke berapa rakaat tu? Bukan ke penting tu qiyam Ramadan tu dan sebagainya kan. So as long as kalau orang buat ni capai juga benda tu, orang buat ni capai juga benda tu, pasal nak gaduhnya kan. So dia begitulah. So kita kena faham asal usulnya dari mana asal usulnya kepentingan dari mana. So balik kepada usrah. Penting ke usrah dan kenapa? Ada sebarang asbab kepentingan ke? So dalam jawapan, sebab anda cuba tengoklah jawapan-jawapan yang ni, snapshot masa 38 sebab ada yang kata sebab sekarang ada banyak masa. Tu pun interesting. Bagi orang yang ikut usrah sebab sekarang ada banyak masa, bila masanya agak sempit dia dah tak ikut lah biasanya. Sebab nak isi masa lapang, so dia akan join masa ada lapang. Sebab suka usrah, sebab ada yang ajak dan sebagainya. So nanti Ana akan cerita history Ana sendiri dan kenapa Ana jadi passionate nak cerita pasal usrah. Now ni pendekkan cerita habis. Bagi sesiapa yang mengimani dia ada tugas khalifah,
ataupun siapa yang mengimani dia ada tugas syahadatul haq, ataupun siapa yang mengimani bahawa dia ada tugas mencapai rahmatan lil alamin. Sebelum kita lanjutkan, semua penting kan? Sebab kalau siapa yang dah mengimani tugas dia itu, for sure dia akan rasa penting. Sebab apa? Sebab takkan aku nak kembali kepada Allah nanti dalam keadaan tak settle tugas, betul tak? Tak settle tanggungjawab. So amat penting untuk aku balik dalam keadaan settle. Siapa yang mengimani tiga-tiga tu tugas dia lah. Siapa yang dah mengimani benda tu, so sebab tu anda cakap semula bermula dengan akidah. Sebab siapa yang tak beriman lagi, itu tugas dia. Sebab ramai majoriti Muslim, tak tahu lah, mungkin ada kalangan kita pun yang masih menganggap, akidah ni masih menganggap, as long as aku puasa, solat puasa, zakat haji, itu dah fulfill lah tanggungjawab aku kan. Apa sebab pula nak khalifah-khalifah ni kan, syahadatul haq apa lagi. So bagi orang yang masih di situ, kita kena bincang tu dulu. Dan sepatutnya itu yang kita, kenapa itu kita bincang last week dan pembincangan kita hari ni, assume antum dah yakin benda ni. So bolehkah anak assume antum dah beriman dengan tiga-tiga benda ni? Tugas khalifah, ya, itu memang tugas aku, ataupun tugas syahadatul haq, dan ataupun mengejar rahmatul lil alamin. Antum beriman ke itu tugas antum ataupun tak? Sebab anak kata, boleh ke anak assume dah beriman supaya kita boleh sambung cerita? InsyaAllah ya. Okay, for the purpose of today's discussion, anak terpaksa assume semudah lah. Tapi kalau ada yang belum, kita kena bincang benda itu juga. Macam tadi kita cakap, ada orang yang belum mengimani kenapa kena jadi seorang Muslim. Kena settle benda tu dulu. Jangan buat sibuk fardu ain. Dia tak masuk. Sama juga kita kan. Kita duk push orang usrah, sedangkan dia tak rasa pun tugas dia untuk jadi khalifah di muka bumi ni, ataupun syahadatul haq dan sebagainya. Sebab dia bermula di situ. Okey, kita revise beberapa perkara asas. Siapa yang Quran gambarkan sebagai pendusta agama? Yang memang Allah cakap yukazzibu biddin. Siapa? Orang yang buat apa? Tahu kan surah tu kan? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Apa dua ayat lepas tu? Fazalikal ladzi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. So, perasan tak? Pendusta agama tu, orang yang layanan dia terhadap anak yatim dan orang miskin dia tak sepatutnya. Tidak seperti yang sepatutnya. So, in short, Islam yang difahami oleh para sahabat di fasa Mekah, Islamnya begitu. Faham ke? Maknanya, siapa yang tak concern dan tak bantu orang yang memerlukan bantuan, itulah pendusta agama. Kita faham Islam macam tu tak? Dan kebetulan baru ni kan, surah Al-Ma'un tu kan, baru rasanya ada beberapa orang dalam ni yang join sesi bila nak buat kupasan surah-surah ni kan, setiap malam sepanjang Ramadan ni. Masa kita bincang surah Ma'un tu, kita bincanglah in detail macam mana nak faham surah tu kan. Especially bila disambung fawailul lil musallin. Maksudnya kalau you solat pun tapi tak jaga orang yang susah ni, tu pendusta agama juga. So itu kefahaman. Sebab macam ni Ana rasa kita ni membesar memahami Islam tu mainly dalam kacamata fiqh tau kan. So kita tak macam sahabat yang fiqh tu datang kemudian kan. 13 tahun yang pertama tu pemantapan akidah dan antara akidah yang ditanam ialah Islam ni ialah kita concern pasal orang kan. Itu akidah yang ditanam awal-awal yang menyebabkan mereka berubah menjadi bangsa yang umat yang hebat kan. Kita ni itulah tu cerita kita So kita macam tak settle ayat-ayat Mekah tu dulu sebelum cerita pasal fiqh-fiqh yang seterusnya kan. Dan kemudian ada tanya juga dalam surah tu kan, adakah yatim dan miskin yang Allah sebut adalah yatim minal muslimin ataupun miskin minal muslimin, ataupun sepatutnya semua anak yatim semua orang miskin kan? So ini kefahaman-kefahaman yang quite interesting tau. Sebab kita kadang-kadang kita membezakan benda tu tau. Kita tolong yang Islam je lah kan? Siapa perasan dia secara tak sedar kadang-kadang terfikir macam tu kan? Satu lagi, ada tak Quran membela nasib bayi yang ditanam? Tahu kan
orang Quraisy yang menanam anak perempuan, bayi perempuan. Bila lahir, oh perempuan, dia tanam. Tahu Soalan, bayi ni anak kepada siapa? Bayi-bayi yang dia tanam, anak kepada siapa? Anak kepada orang Islam ke? Anak orang Quraisy. Kalau dah bahasa kita senang, anak orang kafir. Betul tak? So, perasan tak, based on kefahaman awal Islam, kitalah pembela nasib anak orang kafir. Siapa faham Islam macam tu? Kalau ada anak orang kafir tertindas, kitalah pembela. Kita terbalik. Siapa suruh dia lahir dalam keluarga kafir? Nasib dia. Secara tak sedar, subconsciously. Dan kalau kita tengok bagaimana cara kita pandang non-Muslim kat Malaysia contohnya kan, dan apa nasib anak dia kan, dan hak-hak dia, kita kadang-kadang subconsciously ada benda tu kita macam kita lebih kepada sakibaki asabiah tu, kita tepekkan kepada Islam so kita faham Islam dalam kacamata asabiah, na'udzubillah So tapi sedangkan dalam Quran dan awal Islam yang turun tu, akidah-akidah yang ditanam tu macam ni dia macam ada orang tertindas, ada orang yang tak mendapat haknya, kitalah pembela kan. Antara famous kata-kata Rabi'i bila dia cakap apa, kami datang untuk membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia kepada perhambaan kepada Allah sahaja. So bila selagi kita tahu ada negara sana manusia dia masih begitu dalam keadaan begitu kan, kita kena datang, kena bebaskan dan sebagainya. So itu yang ditanam dari awal dan itu akidah yang ditanam dari awal. So persoalan besar kepada anak ialah kita dah rasa ke benda ni, sebab ini bukan tajuk hari ni, ini sepatutnya kita yang Muslim ni dah rasa dah benda ni kan. Unfortunately, bila Ana realise, bila Ana tadabbur Quran balik, Ana realise Ana tak faham macam tu kan. For whatever reason, kita tak faham macam tu. Ana tak tahu orang lain, tapi Ana rasa tu. Sebab tu Ana passionate untuk membentangkan surah-surah tu supaya kita faham seperti mana yang Allah nak kita faham Islam kan. So apa lagi, yakin tak, ni soalan yang lebih umum yakin tak Islam ni cahaya menerangi kegelapan kan? Dan kalau kita yakin, dan sepatutnya semua Muslim yakin, inilah cahaya yang menerangi kegelapan So kalau kita rasa macam tu, ada perasaan tak untuk kongsi cahaya ni dengan mereka yang masih dalam kegelapan? Siapa dah rasa macam tu kan? Islam ni cahaya, alhamdulillah aku dah jaga cahaya ni, dan kawan kita tu masih dalam kegelapan, aku nak kongsi. Kalau hati kita baik, hati kita bersih, hati kita suci dan sebagainya, ataupun baik lah at least, mesti kita ada rasa macam tu kan. Kalau kita tak ada rasa macam tu, macam jahat lah tak? Biar dia gelap, seolahnya gitu kan. Tapi kebanyakan majoriti Muslim macam tu kan. Yakin tak Islam ni bagi kebahagiaan? So kalau kita yakin, tak tengok ke masyarakat kita dalam satu pandemik yang cukup merunsingkan maknanya mereka dengan macam-macam isu, masalah dan sebagainya. Antum yakin tak Islam lah yang akan menyelesaikan masalah-masalah tu Kalau yakin, sebagaimana sekarang ni kita semua amat menjaga SOP dan apa semua tu kan. Kenapa? Sebab kita yakin itu penting untuk kemaslahatan dalam pandemik yang berlaku. So dalam kefahaman Islam pula, kita yakin benda sama tak? Okey, masyarakat ni tengah dalam keadaan macam ni kan. Semua dengan hilangnya Islam dalam diri dia orang, itulah macam-macam yang dia orang dapat, problem-problem yang ada ni kan. Kita rasa sepatutnya kita turun bantu lah. Ke tak rasa? So ini apa Ini benda basic kan. Benda basic yang menyebabkan kenapa kalau kita just nak buka balik lembaran sirah kenapa kita sekarang kena buat daurah berkali-kali pasal dakwah. Para sahabat perlu ke? Abu Bakar lepas dia masuk Islam, dia perlu didaurahkan tak? Okey, dah masuk Islam so ni nak cerita pasal dakwah pula. Ke dia macam, dia automatically dia faham, dia rasa macam aku dah ada cahaya ni, kena kongsi dengan orang kan. Kau tak jahat lah kan? Betul tak? So itu benda-benda yang quite interesting yang berlaku sekarang, yang macam untuk dakwah tu kita terpaksa push sebab kita hilang akidah-akidah yang asas kita tak rasa Islam tu apa. So itu perlu dibetulkan itu perlu dibetulkan. Sebab cara kacamata kita ni, kita diwarnai oleh cara kacamata orang melihat dunia yang lain sebab tu kita tak rasa value Islam tu. Okey. So apa lagi? Tak habis lagi rivasnya. Semua yang disebut tadi adalah akidah asas yang perlu hidup dalam dan membaru dalam hati. So
Kalau kita nak cerita pasal kepentingan usrah, tapi yang benda tu semua belum settle, kita kena settle benda tu dulu. Harapan ana dan harapan penyusunan apa yang kita cover hopefully ialah sebahagian daripada objektif itu telah terjawab di dalam minggu lepas, weekend yang lepas. Harapannya begitu. Tapi kalau belum capai dan sebagainya, harapnya kita kejar lagi untuk memahami benda tu dan merasai benda tu. Dan selagi tak rasa benda tu, susah nak justify kepada antum kenapa usrah tu penting sangat. Sebab dia datang kat situ, dia datang dari akidah itu. Dan siapa yang tak merasai perlu dakwah, siapa yang tak merasai kesian dekat orang kafir, tak dapat hidayah, dan usrah tu macam tak ada point nak cerita pasal usrah kat dia kan. Kita kena bagi dia rasa, sebab itu lagi basic kan. Once dia rasa benda tu, dan kita akan nampak, boleh bagi nampak okey, ini kedudukan usrah. So ini untuk test diri kita sendiri, untuk test diri kita. Kalau kita dah ada perasaan, passion, akidah tertentu dalam hati, kalau benda tu betul ada dan membara, dia akan melahirkan action. Satu benda yang susah nak dinafikan. Kalau betul benda tu kita terasa, kita boleh, dan apa-apa lah, kalau kita dah rasa apa kan, marah ke apa kan, dia akan melahirkan some action yang akan terkeluar. Kalau macam tak keluar apa-apa tu, biasanya dalam tu macam pudar je lah kan. So betul ke kita rasa Islam ni macam ni? So kalau kita rasa, sebab tu dia jadi begitu. So bila kita baca contohnya Hasan al-Banna, bila dia cakap apa, malam-malam macam, kalau bahasa kita macam tidur tak lena memikirkan umat ni macam ni dan sebagainya, sebab dia rasa sungguh. Okey, anda je bawa satu contoh, sebab kita cakap pasal khalifah, kita dah cerita minggu lepas. Syahadatul haq pun kita dah cerita minggu lepas kan. Kita cerita rahmatul lil alamin. Semua beriman ke dengan misi ini, rahmatul lil alamin? Siapa yang beriman dengan visi, tugas mencapai rahmatul lil alamin? Okey, ada yang menyahut. Yang lain okey ke? Ke kata ini nabi je? Sebab kan ayat tu apa? Ayat ada tak terkeluar gini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kan tu ayat tu kat nabi kan. Tapi hopefully kita yang semua-semua yang lepas apa, kalau LKD ni apatah lagi, hopefully dah mengimani benda ni. Now, kalau kita dah yakin ini misi kita, faham implikasi dia tak? So what? So jadi apa kat kita ni kalau kita betul-betul mengimani misi ni? Jadi apa ke? Ke tak ada apa, sama je. Faham tak faham pun macam tu juga. Pelik lah kalau macam tu kan. Sepatutnya bila kita faham, oh tu tugas aku, so dia sepatutnya terus automatically terfikir ataupun faham apa yang kena buat untuk laksanakan tugas, betul tak? Dia jadi pelik macam, aku yakin sungguh itu tugas aku kan. So tak tahu, tak ada apa-apa. So dia pelik lah. Macam mana kita faham tu tak? Kita perlu actually buat apa sebenarnya kan? Kalau kita dah buat baik ke semua orang, aku dah berlaku rahmah kepada semua orang kan? Aku dah berlaku rahmah, aku dah berlaku baik sungguh kat semua orang. Kita dah settle tak tugas rahmatul lil alamin based on kefahaman antum? Faham soalan? Ada yang kata tak? Yang lain? Yang dah ramah sungguh dah ni, aku dah baik sungguh kat semua orang. Belum? Kenapa? Kenapa belum pula? Anda dah ramah sungguh dah ni. Kepada semua orang anda dah ramah dah. Kena cakap tu orang, kat kucing, kat binatang, anda ramah dah dengan kucing pun belum ada cara nak ukur. Apa tu? Okey, kalau dah bantu orang yang perlu, sebab kita relate dengan tadi kita dah kongsi cahaya dengan orang sekeliling kita kan, dah cukup tak? Kat sini okey, soalan ni sebenarnya just nak test sama ada antum faham tak maksud rahmatul lil alamin tu. Sebab ramai orang silap faham, dia faham rahmatul lil alamin tu kita berlaku rahmat kepada semua orang. Tetapi kalau kita faham rahmatul lil alamin tu, maksudnya dia ada benchmark seluruh alam tu merasa rahmat, betul tak? Maknanya kalau Ana berrahmat dengan semua orang, tapi ada orang lain duk pukul orang lagi, orang yang kena pukul tu tak merasa rahmat, tak sampai lagi rahmatul lil alamin. Betul, faham ke kalau cakap macam tu? Selagi ada penjenayah kat dunia ni, macam mana kita nak claim dah sampai rahmatul lil alamin tu? So
bila kita faham macam tu, baru kita akan faham tugasnya cukup besar. Sebab tugas dia bukan sekadar kita buat baik, tapi tugas dia ialah kita kena menghapuskan juga segala kerosakan yang lain, jenayah yang lain dan sebagainya, which means amat besar. So ayat ni kita tahu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Now, satu hadis ni, hadis yang panjang yang kalau kita biasa dengar, macam ada sahabat yang dah tak tahan kena seksa tu, dia jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, dia minta doa kan, mana dah, apa dia minta bantuan kan, maknanya ya Rasulullah, doalah kepada Allah supaya kita dibantu Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap apa, sebelum kamu ada orang yang ditanam separuh badan tu dan digergaji. Pernah dengar hadis ni kan? Dan disikat dengan sikat besi sampai tertanggal dia punya daging daripada tulang kan. Cuma yang nak highlight dekat hujung dekat hujung hadis ni, wallahi, demi Allah, la yutimman hadzal amr hatta yasira ar-rakib min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah aw az-zabi ala ghanami walakinnakum tastajilun. Yang hujung tu biasanya ramai orang pernah dengar, tapi kamu ni tergesa-gesa. Tapi bayangan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam cakap pasal hujung, dia kata wallahi Allah akan sempurnakan jugalah agama ni kat dunia ni kan. Dan bayangan dia apa? Bayangan dia orang boleh bermusafir daripada Sana'a ke Hadramaut, dia tak risau apa-apa pun kecuali khauf, takut Allah of course, dan risau dia punya kambing-kambing tu daripada serigala. Itu je risau. Maksudnya apa? Apakah berkaitan orang bermusafir itu dengan Islam ni terlaksana, tertegak, tercapai? Apa kaitan dia? Dia mira balik kepada rahmatan lil alamin kan. Maksudnya bayangan Islam ni disempurnakan oleh Allah di atas muka bumi ni ialah orang dah tak risau kepada jenayah dah. Kan, orang aman dah. Kan? So itu end goal kita, end game misi Islam ni begitu. Kan? Boleh faham ke? So kalau siapa yang mengimani itu tugas kita, berat tak? Sebab sekadar nak buat baik, okey lagi, kita kata okey aku nak buat baik. Tapi kalau nak menghapuskan penjenayah, itu satu kerja different level, betul tak? Kan? So kita ambil contoh okey, yang kat sini tak dapat nak transfer suara, tapi antum boleh baca dia punya tulisan sebab dia ada caption dia cakap. So video antum boleh nampak kan kalau nak play ni, boleh nampak ke? So boleh baca apa yang dia tulis. Okey, bateri Ana ni habis pula dah.
Okey, tak apa. So kita cepatkan insya-Allah. Okey. Antum dapat ke? Apa antum rasa bila dengar antum tak dapat dengar, tapi bila antum baca dan antum tahu tu kes kat mana berlaku tu? Siapa tahu tu kes kat mana? Rohingya, yes. Kan saudara Muslim kita yang diperlakukan sebegitu rupa. Now, selagi mana berlakunya kes macam tu, dah tercapai ke rahmatan lil alamin? For sure belum. So boleh faham tak bila kita cakap okey, tugas kita rahmatan lil alamin, kita actually nak selesaikan masalah tu dan seumpamanya. Siapa yang selama ni dia faham macam tu? Ke tak sampailah level tu? Itu isu ni sekarang nak bagi faham bila kita sebut tugas tu. Sebab ramai orang sebut dia nak buat benda tu kan, tapi dia terbayang just buat kebaikan pada orang kan. Tapi tak, kita kena sampai settle kat situ. Sebab tu dia jadi perjalanan tu perlu melangkaui fasa negara kan. Anda bagi contoh kat sini gambar ni. Antum kenal ke dua mamat ni? Kan? Apa kaitan dengan cerita kita ni? Pendekkan cerita sebab anda nak kena cepatkan sikit. Selagi mana antum tahu ke bagaimana North Korea dictate rakyat dia? Ada pernah tahu cerita ke? Kan? Islam boleh masuk tak agaknya kat North Korea? Orang boleh mengamalkan Islam tak dalam tu agaknya? Kan? Dan kalau China, tahu ke yang berlaku contohnya kalau isu yang currently ialah Uyghur tu kan? Ya, so selagi berlaku benda-benda macam tu, senang cerita, selagi itu belum tercapai rahmatul lil alamin. Dan kalau kita kata yes, tugas aku untuk capai rahmatul lil alamin, usahakan untuk ke sana, dan antum kena terbayang tugas kita tak selesaikan masalah-masalah ini, level ini punya masalah. Dan bila kita start faham macam tu lah, baru kita boleh start faham, oh okey, sebab tu baru kita boleh start faham, oh usrah tu masuk kat mana datangnya cerita pasal usrah ni. Dan sebab selagi mana kita terbayang kerja kita just buat baik dan sebagainya, susah kita nak justify kenapa usrah tu penting sangat. So dipendekkan cerita dalam mesej sebesar ni, cukup tak kalau ada seorang je anda dah sedar dan anda nak buat? Cukup tak? Confirm tak cukup kan? Cukup tak kalau dah ramai? Okay, bayangkan ni ramai lah, anda tak nak lukis banyak-banyak kan, walaupun bukan lukis pun copy paste je, tapi ni manifestasi kepada ramai. Okay, dah ramai dah, cukup tak? Dah boleh tak kita menggegar menyelesaikan masalah-masalah tu? Kalau ramai tapi semua spesen dan semua tak ada kualiti macam ni lah. Tak, ni kena ramai lagi. Ni bayangan dah ramai lah, tak lagak nak slide ni penuh orang tu kan. Ni dah represent ramai So dia tak cukup kalau sekadar orang biasa ramai-ramai macam tu kan. Dah ramai dan setiap seorang tu superhero lah. Cukup tak untuk kita mengubah apa yang kita nak ubah? Contoh-contoh ni kan, dalam siapa yang dah pernah, ataupun kalau kita tengok realiti alam, ada satu lagi elemen yang missing, ialah kalau nak buat kerja sebesar itu, dia kena berjemaah kan. Even company-company besar pun, dia bukan hanya orang-orang yang hebat tapi buat kerja sendiri, buat ikut kepala sendiri kan. Dia ada structure dia ada disiplin dia ada vision dia sama-sama, dan dia buat sama-sama kan. So itu semua elemen yang perlu ada untuk capai kepada apa yang kena capai. Kalau betul kita serius pasal tugas rahmatul lil alamin, tugas khalifah, tugas syahadatul haq. Boleh faham Kalau antum faham setiap elemen tu, baru antum boleh faham, okey, so kenapa tu usrah tu datang untuk menyelesaikan setiap elemen tu kan. Kalau hanya nak jadi superhero seorang-seorang tapi tak nak ada teamwork dan sebagainya, boleh je capai dengan cara lain sebenarnya, dan tak ikut usrah pun tak apa. Tapi kalau kita faham keseluruhan konteks ni, baru dan justified kenapa usrah tu penting Okey. Ni pun okey, ni game bukan nak promote game ni. Tapi sebab nak cuba cari gambar sebenarnya, cuba cari video yang menggambarkan satu misi yang besar, tapi anda cuba cari the movie, tak ada. Sebab kalau cerita perang semua tu dia tunjuk dalam squad yang kecil so anda cuba cari yang nampak besar lah, zoom out, tapi dia yang jumpa game so anda pendekkan cerita sebenarnya. Ni ceritanya kita tengah main game, kalau siapa tahu game ni lah. Ni base kita kena serang ni musuh tengah serang kita dah hancur pertahanan depan, lepas tu kena repair kat sini, terpaksa bina structure baru, lepas tu
tentera-tentera yang kita buat, kita kena suruh lawan orang ni, dan kita sambil repair, bina pertahanan dan sebagainya kan. Skip. So akhirnya kita dah makin kuat, kita dah ke depan dan sebagainya, dan akhirnya pendek cerita kita dah hapuskan tempat dia dan akhirnya victorious. Tu nak pendek cerita lah. Now, untuk satu misi, kalau kita bayangkan game tu, kita main game tu, untuk misi tu successful as such, macam tadi, apa yang kita perlukan? Senang cerita, strategi kena power, betul tak? Kalau tak kerti sikit apa strategi nak buat apa tu, memang mati lah kan? Tapi strategi tak cukup kalau execution yang mantap tak ada kan? Dan kepala gila-gila aku strategi macam ni kan, tapi tekan mouse punya lambat, mati dah dulu kan. Kalau kita ambil analogi game tu Tapi satu lagi prerequisite yang dalam game tu dia dah program macam tu ceritanya, tapi dalam reality dia tak automatik, iaitu seperti yang dia sebut dia kena ada tentera. Faham ke kalau cakap macam tu? Kenapa kena ada tentera? Dan apa yang dia maksudkan dengan tentera? Kena ada jundi. Dan bahasa kita selalu guna word jundi. Jundi tu tentera lah kan. Apa kualiti tentera? Kalau dalam game tadi kita kena serang kan, kita punyalah strategi hebat kan, tapi kita yang control bukan tentera, tapi ikhwah-ikhwah kita ni lah. Okay, pergi sana, repair. InsyaAllah on the way. Sana pergi bina bangunan baru kan. Mana orang lagi tak ada ni kan. Itulah dia pun tak beritahu kenapa ni kan. Tiba-tiba ada Simon pula kan. So kalau kita macam tu menang ke kalah ke apa kan. So itu nak kata kenapa kena ada tentera tu Siapa pernah tengok cerita ni? Ni satu snapshot daripada satu movie Melayu ni. Siapa pernah tengok cerita ni? Agak-agak cerita apa? Yang dalam slide ni, gambar ni. Cerita apa? Pernah? Pascal kat sini ni just anda nak, bila anda tengok cerita ni, kat sini anda terbayang ini satu senang ilustrasi yang menarik lah untuk kata beza jundi dengan orang biasa Maksud dia kata, okay, kita ada misi kumpulkan squad. Basically lah dengan bahasa anda So lepas tu ada orang, Mamat ni tengah baca buku kan. Lepas tu dia dapat message, panggilan kan. Yang Mamat ni, dua orang ni tengah makan. Lepas tu seorang ni dapat baca message. Dia buat apa? Kan, terus dia cium isteri dia berlalu. Seorang ni dah nak naik, dah ada tiket, dah beratur nak masuk, nak check in dah, nak balik jumpa isteri kan. Baca message. Kalau siapa yang baca dia punya subtitle kat bawah tu kan, sorry lah sayang, tak dapat balik kali ni kan, jumpa next time lah kan. Terus patah balik je. Dan terus sampai kepada markas dia dengan pakaian tadi lagi itu gambaran lah kalau kita tengok gambaran movie. Tapi itu gambaran kalau kita nak cakap pasal tentera punya kualiti sami'na wa ata'na yang kita biasa dengar tu, dia begitu. Kalau kita insya-Allah kan, tu tak jadi cerita So itu movie Tapi kalau kita ambil cerita sebenar, kisah sebenar, tahu kisah Salahuddin Al-Ayyubi dengan Muhammad Al-Fatih tak contohnya? Kenal figure ni? Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih. Kalau kita ambil contoh Muhammad Al-Fatih, apa kisah dia yang famous? Macam mana dia menang? Macam mana dia membuka Constantinople? Apa kisah yang famous kat situ? Kapal. Apa yang berlaku dengan kapal? Kapal naik bukit. Oh, kapal tu naik sendiri ke? Rantai kat laut tu Maksudnya okey, dia nak serang tu kan. Tapi tak tembus kan, ada rantai lah apa semua tu kan, dia dah sekat dah, tak masuk, lalu air tak boleh masuk So datanglah idea bernas dia kan. Okey, kita naik kapal tu, kita naik darat, tarik atas bukit tu, turun belah sana kan. Dia bukan kapal tu berlayar atas darat ni bukan cerita apa kan. Tapi dia bawa untuk turun air belah sana Now, Muhammad Al-Fatih ke yang tarik kapal-kapal tu? Tentera dia kan, dia bagi arahan dan dia datang dengan strategi So tentera yang puluhan ataupun ratusan ribu yang kita tak tahu nama, itulah elemen penting kepada kemenangan tu, betul tak? Kan? So dia tak kata hasil kalau di belakangnya bukan tentera, tapi di belakangnya kita ni. Jadi tak episod tu? Dia kata, okey, ikhwah,
Jom kita turun tarik kapal ni naik atas bukit tu. Korang respon apa? Kita punya ketua ni bagi arahan tak logik ni. Kan? Saja je dia ni kan. Suka bagi arahan-arahan memberatkan kita kan. Bukan fikir kita ni susah. Siapa yang biasa macam tu kan? Macam kalau ada arahan tu macam tu lah respon first kan. So itu confirm belum sampai level jundi lah. So sebab tu nak kata dalam realiti siapa yang meyakini Islam ni akan menang dan sebagainya, dia akan menang dengan cara tu Dalam Quran pun tekan benda tu Bila Zulkarnain datang, orang apa puak-puak tu kata, oh Zulkarnain datang. Adakah dia macam superhero terbang-terbang kan? Tak, dia minta orang tu yang bina tembok tu kan. Dia bagi arahan. So Islam menang dengan cara itu So kalau kita tak ada cita-cita nak jadi jundi dan sebagainya, dia Islam ke depan tu tak akan menang pun kan? Kita mengharapkanlah tiba-tiba ada leader yang hebat. Tapi leader yang hebat tu dia perlukan tentera di belakangnya So itu elemen kat sini nak tekankan highlight elemen tentera tu Dan siapa yang boleh faham betul benda ni, dan insya-Allah akan lebih mudah faham kenapa usrah tu macam tu Kenapa usrah tu macam tu. Okay, so senang cerita, rahmatan lil alamin ni kalau kita nak kerja dia nak tak nak perlu kepada jemaah. Dan jemaah, bila sebut jemaah faham kan? Bila kita cakap surah As-Saff, itu imply jemaah lah kan. Sebab kalau kita bukan berjemaah, tak ada orang nak rapatkan saf, betul tak? Kalau kita solat bukan solat berjemaah, ada kawan marah, apa ni saf ni tak lurus, apa kaitannya kan? Ni bukan solat berjemaah kan. So bila sebut saf apa tu dia imply berjemaah So nak tak nak, kalau nak capai benda ni kena ada jundi juga, kena ada saf juga. Dan kat situlah datangnya tarbiyah khusus kita dengan sistem usrah tu. Ni baru nak cerita mana datangnya kepentingan usrah tu Of course nanti sesi yang lepas ni kita akan cerita macam mana elemen-elemen dalam usrah tu membentuk jundi itulah. Tapi first kita kena appreciate dulu. Oh okey. So dia bukan hanya nak jadikan orang soleh, bukan hanya nak jadikan orang muslih, tapi dia nak jadikan jundi. Baru bila antum faham itulah sistem dia, baru antum akan faham kenapa dia ada disiplin-disiplin yang dia terapkan. Dan kalau kita, kenapa majlis ilmu ni nak kalau kita bagi kuliah umum kat surau, kita tak boleh buat benda tu kan. Kita bertengah bagi kuliah, pakcik minggu lepas tak ada pakcik, mana boleh kan, apa kaitan dia kan. So dia tak ada elemen itu, dia tak ada elemen disiplin kat situ, sebab bukan itu objektifnya kan. Tapi sistem usrah ada isu tu kan, kenapa tak ada minta izin tak kan, dan sebagainya. Okay, so kalau siapa yang memahami Islam nak capai apa dan memahami sunnatullah alam ni, kalau kita yakin tugas khalifah kita ke, ataupun syahadatul haq, ataupun rahmatul lil alamin, dia akan menatijahkan kita yakin kita kena jadi jundi dan kita kena bina jundi. Dan bila kita yakin betul, dan baru kita akan faham, oh kat situlah kepentingan usrah. Okey, ada banyak tajuk-tajuk yang anda pernah cerita benda ni. So boleh tengok siapa yang kebetulan kalau tak pernah lalu lah. Kat sini macam dia mau kepada bentuk refresh saja tak pergi in much detail. Tapi semua benda ni dah ada kat YouTube, boleh tengok bagi yang nak refresh. Okey, pendek cerita, Maratil Amal pernah dengar So siapa yang yakin dengan semua benda tadi tu, baru akan datang cerita Maratil Amal ni. So Maratil Amal ni ditanggakan macam mana nak sampai ke hujung. So step by step by step. So siapa yang tak nak bercita-cita pun nak capai benda yang hujung tu, buat apa dia nak cerita tangga-tangga ni? So bila siapa yang yakin dan assumptionnya semua dah yakin, okey kita nak capai semua benda tu yang Islam nak capai hujung tu. So kerja siapa? Kerja setiap kita lah untuk lalu semua step-step tu kan. Dan step-step tu tak boleh, macam kita cakap tadi, tak mungkin boleh berjadi tanpa ada isu berjemaah ataupun amal jama'i tu kan. So dekat situlah datangnya disiplin itu yang dijaga So kita kena jadi orang yang insya-Allah kualiti, dan kita kena ada dilatih dengan bekerja secara berjemaah. Gabung dua-dua benda tu, insya-Allah baru kita boleh mencapai pada apa yang kita nak capai. Okey, so kita dah cerita pasal aspirasi yang besar yang asalnya daripada gagasan Islam tu sendiri, dan bagaimana Al-Banna sebagai yang banyak yang consider dia sebagai mujaddid ketika tu, yang membawa balik perjuangan tu, dan kemudiannya bentuk implementasinya lahirlah usrah tu Now kita nak tengok daripada sirah pula bagaimana kita nak mapkan kepada how elemen-elemen tu ada tak dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia diutuskan, of course primarily dia punya tugas ialah untuk mendakwahi orang di depan dia ketika itu. So dia bermula dengan kaum Quraisy di Mekah.
So bila dalam dakwah-dakwah yang dibuat, usaha dakwah yang dibuat, ada yang masuk Islam kan. So sekelompok kecil masuk Islam. So adakah yang dah masuk Islam ni dibiarkan begitu saja? Ataupun Nabi cakap alhamdulillah masuk Islam dah kan. So duduk baik-baik kat rumah. Ke ada proses untuk diorang pula? Sebab dakwah tu berterusan sampai ke sudah, maknanya dakwah kepada non-muslim kan. Dan bahasa kita dakwah kepada non-muslim lah. Obviously dalam sirah bila cakap dakwah tu obviously kepada bukan Islam kan. Tetapi yang dah Islam tu ada proses tak yang berlaku khas untuk mereka? Kan ada kan? Ada bukti tak? Kalau kita main cakap ada ni sedap lah kan. Ada bukti tak yang kita kata oh ni cerita dan sirah yang memberi gambaran oh ada proses ni berlaku. Contoh yang famous ni biasanya yang kita tahu. Ada? Oh, tak ada respon lagi. Tak tahu. Oh, tak tahu. Satu yang famous yang berlaku yes. Tu sebut Semua pernah dengar kan rumah Arkam bin Abi Arkam So, tu Al-Arkam bin Abi Arkam. Itu satu rasanya biasanya orang tahulah maknanya apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW kat situ kan. Maknanya yang dalam rumah tu memang dah sedia muslim. Tetapi ada proses yang berterusan dekat situ. Satu lagi kalau kita jangan ambil ni Ana just sebut Fatimah Ni Fatimah adiknya Umar Al-Khattab. Cerita macam mana dia masuk Islam. Cerita macam mana Umar masuk Islam lah basically. Cerita macam mana Umar masuk Islam yang ada episod Fatimah kat situ kan. Kan bila dia nak bunuh Nabi SAW, atau orang kata ada orang cakap adik dia dah muslim dah pun kan. Dah ikut Nabi Muhammad SAW lah. So bila dia pergi rumah Fatimah, apa yang berlaku dalam rumah tu? Apa yang sedang berlaku? Dia tengah belajar Quran dengan siapa? Dengan Khabbab dia dengan suami dia, dan Khabbab tu nakib dia orang kan yang mengajar Quran So maknanya proses tu berlaku. Maksudnya bukan ditinggalkan begitu saja, tapi maksudnya ada di Nabi assign orang untuk mengajar kepada contohnya pasangan-pasangan secara rahsia kat situ kan. Kalau tak kerana kisah Umar tu kita tak tahu pun apa yang berlaku rumah tu kan. Sebab bila dia masuk tu baru Khabbab tu dah mula-mula menyorok kan. Okey, lepas tu satu lagi yang ni kita cerita bagaimana Mus'ab bin Umair bila dia dihantar ke Madinah Dan sebenarnya kalau kita perincikan lagi masa Bai'atul Aqabah kedua tu Nabi lantik 12 orang nakib kan, dari kalangan 70 orang lebih tu kan. So maksudnya berlaku penyusunan dan proses tarbiyah tu kita dapat tengok tu contoh-contoh yang paling obvious dan biasanya orang tahu di zaman Rasulullah SAW. Kemudian fasa lepas tu zaman tabi'in, zaman tabi'in, masih berlaku tak proses tarbiyah ni? Kan? Kalau kita tengok in short, obviously dia masih berlaku, tapi bentuk dia dah berbeza Dia macam kita cakap, ada tak lagi rumah Arkam bin Abi Arkam ni? Macam susah pula kita nak pinpoint ada macam tu kan. Tapi sebab keperluannya dah berbeza, dia dah tak perlu menyorok macam tu dan sebagainya kan. So, dan kebanyakan elemennya, kalau kita cakap pasal tarbiyah dalam bentuk yang normally kita faham, dia berlaku dalam family Maksudnya kalau kita tengok figure yang hebat siapa Umar Abdul Aziz. Dia lahir kat mana? Dia ikut tarbiyah kat mana? So, kita akan tengok semua figure-figure yang hebat ni, firstly dia lahir dalam keluarga tu sendiri. Dan so keluarga dah berfungsi. Sebab ialah beza dengan zaman Rasulullah SAW, dia orang bukan ada parent yang Islam kan. Maknanya dia dah sedia membesar dah. So dia perlu ditarbiyah from that point on. Tapi generasi yang lahir lepas tu, sebab sahabat dengan sahabiah yang belum kahwin, obviously dia tarbiyah anak dia kat rumah dah kan. Now, fast forward, so family tu dalam bahasa Arab memang usrah pun kan. Fast forward, zaman sekarang, family ni masih function macam tu tak? Family ni masih function menghasilkan anak-anak macam tu tak? Kan? Generally speaking, kita kata dah ada kelemahan yang besar kat situ. Family dia dah jadi family macam ni lah. Dah family yang berbeza Tak tahu lah korang tengok tak lagi cerita Simpson ni. Tapi family dah macam tu huru-hara sikit So, apa yang jadi? Siapa yang pergi jaga anak-anak ni? Kan? Yang bab Simpson ni, siapa yang jadi? So, datanglah ayah angkat kat situ kan? So, dia actually jadi satu bentuk family swasta sebab function parent tu dimainkan oleh orang lain kan, murabi kita So, usrah jugalah, usrah swasta lah namanya kan. So, ni nak relate dengan usrah, konsep usrah tu kan.
Okay, so itu yang berlaku dan kebanyakan kita kadang-kadang macam tu walaupun which is quite interesting lah sekarang ni, walaupun kita kadang-kadang ramai juga kan kita mungkin anak ikhwan-ikhwan, anak orang yang dah sedia ke usrah tapi dependent kepada murabi luar tu masih besar dan pendek cerita, Imam Syahid Hasan Al-Banna bila dia gagaskan sistem usrah, lahirlah jundi-jundi yang kemudiannya dakwah tersebar ke serata dunia. Now, ini penceritaan just a glance through secara kasar, nak bagi gambaran setiap zaman yang berbeza, setiap wakil yang berbeza tu teknikal bentuknya berbeza-beza untuk mencapai hadaf yang sama, untuk mencapai objektif yang sama sebab keperluan wakil tu berbeza boleh faham So ini dalam aspek membina individu-individu yang hebat kan, membina individu-individu yang hebat, individu muslim yang bukan calang-calang Now, kalau kita cakap dalam elemen yang lagi satu, sebab kita cakap tadi ada dua komponen ni perlu bergabung. Satu perlu pembinaan individu dalam konteks dia sebagai individu. Satu lagi ialah kemampuan untuk bekerja secara berjemaah. Aspek bekerja secara berjemaah ni dalam fasa awal ni ada ternampak kat mana-mana tak? Faham soalan? Dalam contoh kita cakap tadi, tarbiyah yang berlaku di fasa awal zaman Nabi SAW ni, ada contoh elemen amal jama'i kat situ tak? Kat mana-mana? Ada dapat detect? So kita cakap tadi, kita claim tarbiyah yang perlu untuk capai gagasan tu perlu dua-dua sisi. Bukan sekadar seorang tu perlu kualitinya ditingkatkan, tetapi kemampuan berjemaah pun ditingkatkan. Tapi kat mana? So satu senang cerita, pendek, nak pendekkan cerita bagi ni. Satu, kalau kita tengok habab tu sendiri kan, bagaimana link antara rumah Arkam bin Abi Arkam dengan tempat-tempat lain So kalau kita faham sistem dia, orang yang Nabi directly tarbiyah itulah yang di-assign ke rumah-rumah yang lain. Faham ke kalau cakap macam tu? Hanya salah satunya Khabbab, dia yang di-assign kat situ So siapa, sebab point ni quite interesting, sebab ramai yang kata apa sandaran korang usrah-usrah ni? Ni rumah Arkam bin Abi Arkam. So kalau nak cite that contoh, kena amalkan betul-betul lah. Maknanya rumah Arkam bin Abi Arkam tu dia bukan tempat menadah ilmu je. Dia dapat daripada Rasul SAW dan dia kemudian dia bawa benda tu dan dia bawa orang lain. Dia assign untuk bawa orang lain. So kalau amalkan macam tu, alhamdulillah lah, contoh tu bagus. Kalau tak, tapi saya nak dengar je kan. Tu janganlah ambil contoh tu, tak ada kaitan kan. Sebab rumah Arkam bin Abi Arkam tu markas dia. Dan setiap orang di situ ada tugas yang dia assign untuk bawa sahabat-sahabat yang lain yang tak dapat berkumpul kat situ kan. So dia ada chain tu. Bila kita jadi mutarabi kat sini, kita jadi murabi orang lain pula. So tu contoh Mus'ab bin Umar pun contohnya dia yang di-assign dan sebagainya. So itu ada contoh-contoh penyusunan dan itu senang cerita, nak dipendekkan cerita pagi ni, aspek amal jama'i yang berlaku kat situ. Dan Nabi yang sebagai pimpinan tertinggi yang menyusun semua benda, strategikan semua benda Di zaman tabi' ini quite interesting sikit, kita skip dulu dan sampai ke sini Now, sebab dalam bila kita tengok dalam zaman tabi'in dan tabi'in ini, kita kena faham dia dah fasa yang lain dia dah sebenarnya mirip kepada apa yang Nabi SAW buat ketika di Madinah kan, di mana sistem amal jama'i itu dalam masyarakat tu sendiri dipimpin oleh khalifah. Faham ke kau cakap macam tu? Maksudnya dia bukan lagi penyusunan kecil-kecil macam tu kan, dia dah macam khalifah tu lah pemimpin jemaah muslim keseluruhan tu, seperti mana zaman Madinah dan onwards So of course sekarang ni dia kembali kepada zaman sebelum ada elemen tu. Sebab tu bila kita cakap sekarang macam mana amal jamaah itu dilatih, dia mirror kepada masa Mekah dalam konteks belum ada khalifah yang menyusun seluruh masyarakat So dia jadi macam dalam jemaah tu sendirilah, ada ketuanya yang menyusun dan kemudian ada amal jama'i dalam situ So tu nak gambarkan setiap fasa tu berlaku dua-dua benda tu, cumanya teknikalnya berbeza-beza kerana tuntutan masa dan sebagainya, reality So in short ni dah ending slide yang sesi tadi sepatutnya. So semua yakin ke keperluan usrah ni kan? Dan kalau yakin,
ada bercita-cita tak nak komit dengan usrah. Soalan ni quite interesting sebab dia amat highly related dengan adakah berjayanya capai objektif sesi yang kita cover minggu lepas contohnya. Antum memang sungguh-sungguh nak syurga ke? Antum sungguh-sungguh nak settlekan tugas ke? Sebab kalau nak benda tu, baru kemungkinan antum ada cita-cita ni kan. So kalau benda tu pun macam anak mula-mula nak syurga, tapi kalau berat macam ni, fikir balik lah. Kalau macam tu dia susah sikit lah. Kita nak minta komit dengan usrah ni kan. Harapnya tak adalah kat sini begitu kan. Tapi hakikatnya sebab anda dah jumpa ramai orang, termasuk ramai dan muslih, so anda fahamlah realiti masing-masing mungkin berada di perjalanan yang berbeza dalam kehidupan ni kan. So mungkin ada yang masih tengah melihat kan betul ke nak ke buat tugas ni dan sebagainya kan. So faham benda tu kan. Cumanya anda mengharapkan antum mengikhlaskan niat dan memilih yang sepatutnya lah. Satu lagi lah, bercita-cita tak nak bawa usrah. So siapa yang memahami sistem tu dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, kita akan faham. Dan macam dalam syahadatul haq pun kita dah ada idea tu maksudnya if kita stuck kat situ, kita lah yang menyebabkan rangkaian tu stuck dia sepatutnya dia membesar dan itulah yang akan membawa kepada apa yang Islam nak capai hujungnya. So kalau sampai kita stuck, kita lah yang punca masalah dia kan. So harapnya kita tak begitulah. Harapnya kita semua ada cita-cita, aku akan berfungsi, aku akan bawa, insya-Allah. Ni kita cakap pasal cita-cita bukan nak cakap esok ke minggu depan. Maksudnya dia bermula dengan cita-cita. Kalau cita-cita tu ada, insya-Allah jalan ke sana tu ada. Kalau cita-cita tu pun tak ada, tak payah ceritalah kan. So ini adalah snapshot sebelum kita masuk pada sesi yang kedua. Ini adalah snapshot beberapa benda yang quite interesting, feedback daripada antum Bagaimana yang boleh ikut usrah? Most of us start di sekolah tapi ada yang komen cari usrah tu quite interesting. Berminat juga kalau orang yang mencari sendiri ni kan. Kemudian ada yang cita-cita untuk teruskan usrah di IPT. Kenapa? So ada yang kata insya-Allah. Ada yang kata tak, dah boleh nak rehat dah, rasa boleh survive dah sendiri. Ada yang kata nak supaya tak loss dan sebagainya. Kemudian ada yang kata lepas grad IPT so ada yang tak tahu, tengoklah dulu kan. Ada code, dia ada disclaimer tu, ada code kat situ kan. So jangan dan seterusnya. Kalau diizinkan, siapa nak izinkan tu? Suami ke? Tak pastilah. So okey, so ni jawapan-jawapan antum insya-Allah. Dan ada separuh persoalan. So ada macam-macam persoalan kat sini. Ada tanya usrah LKT ke usrah sekolah ni kan. Interesting ni persoalan ni kan. So wallahu alam. Kita terus asalnya kita take 5 ataupun take 15 tadi kan, tapi kita dah take 15 dah pun. So kita pergi ke slide yang seterusnya, terus masuk ke slide yang seterusnya, insya-Allah.